Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang menonton video pembentangan saya hari ini. Pada hari ini, saya ingin membentangkan mengenai tugasan 2 kursus pengantar pengajian pendidikan. Antara tajuk yang ingin saya pertengahkan adalah ada 2 tajuk, iaitu yang pertama, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, dan yang kedua iaitu implikasi aspirasi sistem terhadap amalan guru berjiwa pendidik. Baiklah, itu adalah mukadimah ataupun pembuka mengenai pembentangan ini. Sebelum saya pergi lebih mendalam mengenai tajuk yang ingin saya bentangkan pada hari ini, lebih elok dan lebih manis saya memperkenalkan dahulu diri saya. Nama saya ialah Muhammad Nakib bin Abdul Ghani. Saya daripada kelas C6 dan angka giliran saya ialah 20231923104143 dan nombor kad pengenalan seperti tertera disebut, dan nama kursus yang saya ambil ialah pengantar pengajian pendidikan dan kod khusus mengenai kursus ini ialah GPPP 1092 dan tugasan ini ialah jenis persembahan, dan nama pensyarah yang mengajar saya berkaitan kursus ini ialah Encik Santaran Anak Lelaki Arumugam. Saya mengucapkan terima kasih terhadap Encik Santaran kerana membimbing saya dalam melakukan tugasan ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita pergi mengkaji mengenai tajuk pada hari ini. Baiklah, ini merupakan isi kandungan yang terdapat dalam pembentangan saya pada hari ini. Baiklah, antara isi kandungan yang ingin saya sebutkan ialah mengenai pengenalan PPPM 2013-2025, objektif, transformasi 3 gelombang, 5 aspirasi pendidikan, 6 aspirasi murid, 11 anjakan utama, implikasi aspirasi sistem terhadap amalan guru berjiwa pendidik, rumusan, dan akhir sekali ialah rujukan. Baiklah, mari kita pergi kepada pengenalan. Baiklah, pada bahagian pertama, kita pergi terlebih dahulu kepada pengenalan. Pengenalan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Baiklah, mantan Timbalan Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Pendidikan Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menghasilkan cetusan ilham mengenai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Pelan ini telah dilancarkan pada 6 Disember 2013 oleh YAB Yang Amat Berhormat Timbalan Menteri Malaysia merangkap Menteri Pendidikan Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, ia mengandungi 5 aspirasi sistem dan 6 ciri murid yang akan dicapai dalam tempoh 13 tahun, bermula dari tahun 2013 hingga 2025. Menurut Kantasami Raju 2018, PPPM merupakan manifestasi transformasi dalam mendatangkan pulangan terbaik modal insan untuk memacu setiap hasrat pembangunan negara. Baiklah, kita telah mengenal apa itu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, bagaimana ia wujud dan daripada siapa ilham yang ia tercetus. Okey, baiklah, itu sahaja mengenai pengenalan. Baiklah, ayo kita pergi kepada bahagian seterusnya. Baiklah, pada bahagian ini saya akan menerangkan mengenai objektif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Objektif pertama yang ingin dicapai melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ialah memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia dengan memberi tumpuan terhadap akses kepada pendidikan, meningkatkan standard iaitu kualiti, merapatkan jurang pencapaian iaitu equality, mengukuhkan perpaduan dalam kalangan murid serta mengoptimumkan kecekapan sistem. Dan ini ialah objektif pertama. Dan seterusnya, objektif kedua ialah mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk setiap murid dan sistem pendidikan secara keseluruhan bagi tempoh 13 tahun akan datang. Dan bagi objektif ketiga pula ialah menggariskan
transformasi sistem pendidikan yang komprehensif merangkumi perubahan penting dalam kementerian bagi memenuhi permintaan baharu dan harapan tinggi masyarakat serta mencetus dan menyokong transformasi perkhidmatan awam. Dan objektif ini memainkan peranan dan impak dalam membangunkan pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Baiklah, mari kita pergi kepada bahagian seterusnya. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan dan memperjelaskan mengenai transformasi 3 gelombang. Okey, baiklah, kita pergi kepada gelombang yang pertama. Pada gelombang yang pertama, iaitu dalam skop tahun 2013 hingga 2015, Kementerian memberi penekanan kepada menambah baik sistem dan mempercepatkan perubahan kaedah pelaksanaan program. Dalam tempoh pelaksanaan ini, tumpuan akan diberikan kepada kaedah peningkatan kualiti pengajaran dengan meningkatkan kemahiran guru sedia ada di dalam sistem, meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah dengan memperbaiki pendekatan pelantikan dan melatih pengetua dan meningkatkan kadar literasi. Menjelang akhir gelombang pertama, kementerian akan memastikan semua guru, pengetua dan sekolah mencapai tahap minimum standard kualiti yang dihasratkan. Baiklah, antara inisiatif kementerian dalam gelombang pertama adalah meningkatkan standard pengajaran melalui bimbingan guru secara khusus terutamanya dalam mata pelajaran teras. Yang kedua, mereka bentuk semula soalan peperiksaan supaya lebih menjurus kepada soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Yang ketiga, mengukuhkan kualiti pendidikan STEM melalui pengukuhan kurikulum, pengujian dan latihan guru dan penggunaan model pembelajaran pelbagai mod. Dan ini adalah mengenai gelombang pertama dalam skop tahun 2013 hingga 2015. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan mengenai transformasi 3 gelombang. Pada gelombang yang kedua, iaitu dalam skop tahun 2016 hingga 2020, kementerian akan melaksanakan perubahan struktur sistem pendidikan negara untuk mempercepatkan perjalanan perubahan. Rancangan ini melibatkan pergerakan kesemua 410,000 guru dan 10,000 pengetua dan guru besar kepada pakej kerjaya baharu, penstruktur semula kementerian, JPN dan PPD untuk mengajar dengan peranan yang dirancangkan menerusi gelombang yang pertama. Seterusnya, kementerian juga memperkenalkan kurikulum standard sekolah rendah yang disemak semula dalam usaha menangani kebimbangan mengenai pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk maju sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia pada hari ini. Selain itu, antara inisiatif kementerian dalam gelombang 2 adalah yang pertama, melaksanakan kurikulum standard sekolah menengah dalam kurungan KSSM dan kurikulum standard sekolah rendah dalam kurungan KSSR semakan semula bagi meningkatkan standard kandungan dan pembelajaran setanding dengan standard antarabangsa. Yang kedua, mengukuhkan program untuk kumpulan berkeperluan khusus seperti kumpulan pribumi dan kumpulan minoriti lain, iaitu yang lebih kepada menunjuk kepada pintar, cerdas dan berkeperluan khas. Dan ini adalah skop yang terdapat dalam gelombang kedua dalam anggaran tahun 2016 hingga 2020. Baiklah, mari kita pergi kepada bahagian seterusnya. Baiklah, pada bahagian ini saya akan menerangkan mengenai transformasi gelombang yang terakhir, iaitu gelombang ketiga dalam skop kurungan tahun 2021 hingga 2025. Pada permulaan gelombang ketiga, semua sekolah, guru dan pengetua perlu menunjukkan prestasi melebihi standard minimum. Oleh itu, kementerian akan memberikan tumpuan kepada meningkatkan keluasan operasi untuk memupuk budaya kepimpinan rakan setugas bagi pembangunan kecemerlangan profesional. Selain itu, kementerian juga akan menganjakkan kebanyakan sekolah kepada model pengurusan berasaskan sekolah dan membangunkan model kerjaan sekolah berdasarkan inovasi dalam pengajaran. Matlamat kementerian adalah untuk membangunkan sistem pengekalan kemajuan kendiri. Dan antara inisiatif kementerian dalam gelombang ketiga adalah yang pertama, melaksanakan program dan inovasi ICT bagi kumpulan berkeperluan khas
maafkan saya, bagi kumpulan berkeperluan khusus di seluruh negara untuk meningkatkan standard pembelajaran secara berterusan. Yang kedua, memperkasakan kementerian dan menginstitusikan transformasi melalui pengukuhan kemajuan kerjaya pegawai kementerian. Yang ketiga, mengkaji semula penstrukturan sekolah untuk menentukan sekiranya wujud keperluan. Baiklah, selesai sudah pada bahagian transformasi 3 gelombang. Ayuh kita pergi kepada bahagian seterusnya. Baiklah, kita masuk pada bahagian yang baru, iaitu mengenai 5 aspirasi pendidikan. Apa yang ada dalam 5 aspirasi pendidikan? Baiklah, yang pertama adanya akses, yang kedua adanya kualiti, yang ketiga adanya equality, yang keempat perpaduan, dan yang kelima kecekapan. Baiklah. Mengenai akses, 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah menjelang tahun 2010. Dan manakala mengenai kualiti, negara dalam kelompok 1/3 teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Dan mengenai equality pula ialah 50% pengurangan dalam jurang pencapaian dalam kurungan bandar, luar bandar dan sosioekonomi dan gender menjelang tahun 2020. Mengenai perpaduan, sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai seperti kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Dan yang terakhir itu kecekapan, iaitu sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Baiklah, mari kita bedah secara lebih lanjut mengenai 5 aspirasi pendidikan ini. Baiklah, pada bahagian pertama mengenai akses. Menurut Adnan Kasim et al. Dalam kurungan 2016, setiap kanak-kanak warga negara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Kementerian berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas tingkatan 5 menjelang 2020. Dengan adanya akses yang bagus, sudah tentu pembelajaran dan peningkatan dalam pendidikan akan menuju ke arah yang positif. Baiklah, mari kita pergi kepada bahagian yang seterusnya. Baiklah, pada bahagian kedua pula mengenai kualiti. Semua kanak-kanak akan berpeluang mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia dan tak setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa. Aspirasi sistem pendidikan negara adalah untuk meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa mengikut pengukuran TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun yang akan datang. Pentaksiran tambahan yang menangani dimensi kualiti lain yang relevan dengan konteks Malaysia boleh dimasukkan apabila dimensi itu dibangunkan. Dan kita pergi kepada bahagian selanjutnya. Pada tajuk yang ketiga ialah mengenai equality. Sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang sosioekonomi. Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian antara gender sehingga 50% menjelang 2020. Dan mengenai equality ini, kita dapat lihat apakah harapan kerajaan untuk mencapai objektif mengenai aspirasi sistem pendidikan ini. Aspirasi sistem pendidikan yang keempat iaitu mengenai perpaduan. Murid yang berusia antara 7 hingga 17 tahun menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah melalui interaksi bersama murid lain daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik. Murid belajar memahami, menerima dan menghayati perbezaan. Keadaan ini mewujudkan suatu perkongsian pengalaman dan aspirasi bagi membina masa hadapan Malaysia. Kementerian berhasrat menjana suatu sistem pendidikan yang memberi peluang kepada murid berkongsi pengalaman dan aspirasi demi membentuk dan memperkukuhkan lagi asas perpaduan rakyat. Dengan ini, apa yang kita boleh simpulkan mengenai perpaduan, apabila adanya wujudnya perpaduan yang erat di dalam suatu pendidikan ataupun dalam suatu
komunikasi pendidikan yang mampu membina karakter murid dengan lebih kukuh yang berasaskan perpaduan. Ayuh kita pergi pada bahagian seterusnya. Aspirasi sistem pendidikan yang terakhir ialah mengenai kecekapan. Sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi, namun peningkatan keberhasilan murid masih tidak sepadan dengan sumber yang telah disalurkan ke dalam sistem. Walaupun kerajaan akan terus mengekalkan tahap pelaburan semasa, Kementerian berhasrat untuk memaksimumkan keberhasilan murid mengikut tahap peruntukan semasa. Baiklah, habis sudah tajuk 5 aspirasi sistem pendidikan. Mari kita kepada tajuk yang baru. Baiklah, kita telah masuk pada bahagian yang baru iaitu berkaitan 6 aspirasi murid. Baiklah, yang pertama mengenai aspirasi murid adalah tentang pengetahuan, yang kedua mengenai kemahiran berfikir, yang ketiga berkenaan kemahiran memimpin, yang keempat tentang kemahiran berbahasa, yang kelima mengenai etika dan keharmonian, dan yang terakhir berkaitan dengan identiti nasional. Dan ini merupakan 6 aspirasi murid, dan kita akan mendalami lebih lagi mengenai 6 aspirasi murid tersebut. Ayuh kita pergi pada bahagian seterusnya. Saya akan membentangkan terlebih dahulu mengenai aspirasi murid tentang pengetahuan. Pada peringkat paling asas, setiap murid perlu memiliki keupayaan literasi dan numerasi sepenuhnya. Ciri ini melengkapkan mereka dengan kemahiran hidup asas serta berfungsi secara berkesan dalam masyarakat bagi membolehkan mereka memupuk nilai untuk diri sendiri, masyarakat dan negara. Selain itu, penting bagi murid menguasai mata pelajaran teras seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan sejarah. Mereka juga digalakkan untuk mendapatkan maklumat dan pengetahuan dalam bidang lain seperti seni, muzik dan sukan. Dan apa yang kita boleh lihat dan yang kita boleh ambil ialah murid-murid perlu mempelajari ataupun perlu didedahkan dengan pengetahuan lain supaya mereka mendapat lebih lagi ilmu tersebut. Baiklah, itu sahaja mengenai pengetahuan dan kita akan pergi kepada bahagian seterusnya. Seterusnya kita pergi kepada bahagian kemahiran berfikir. Setiap murid perlu membina kemahiran inquiry dan belajar cara untuk terus mendapat pengetahuan sepanjang hayat supaya boleh menghubungkait pelbagai pengetahuan dan mewujudkan pengetahuan baru. Kemahiran berfikir aras tinggi dan kemampuan untuk melakukan inovasi amat kritikal dalam dunia teknologi yang berkembang pesat. Antara kognitif yang penting ialah yang pertama, pemikiran kreatif dan inovatif, yang kedua, pemikiran kritis dan penakalulan, dan yang terakhir mengenai keupayaan belajar. Selesai sudah mengenai kemahiran berfikir dan kita pergi kepada aspirasi murid yang seterusnya. Selanjutnya, kita pergi kepada kemahiran memimpin. Kemampuan bekerja dengan berkesan dan memimpin orang lain adalah penting, terutama dalam dunia yang semakin saling berkait. Dalam dialog nasional, kepentingan memupuk kepimpinan dan keupayaan bekerja secara berkesan dalam satu pasukan bagi setiap murid sering dibangkitkan. Sistem pendidikan berusaha membantu setiap murid mencapai potensi masing-masing melalui pelibatan kepimpinan. Yang pertama, contohnya ialah mengenai keusahawanan. Yang kedua, mengenai berdaya tahan. Yang ketiga, kecerdasan emosi. Yang keempat, keterampilan komunikasi. Kita pergi kepada bahagian seterusnya. Seterusnya, kita pergi kepada kemahiran peribahasa. Setiap murid akan menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan bahasa komunikasi antarabangsa. Setiap murid juga akhirnya akan berpeluang mempelajari bahasa tambahan. Kepelbagaian Malaysia yang unik dan warisan berbilang budaya memberikan kelebihan daya saing kepada semua.
Kini, sesetengah sekolah kebangsaan juga menyediakan peluang untuk mempelajari bahasa ketiga seperti bahasa Tamil, Cina dan Iban. Seterusnya, murid akan digalakkan untuk belajar sekurang-kurangnya 3 bahasa secara bagi membolehkan mereka bekerjasama dan berkomunikasi secara berkesan dengan rakan-rakan dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan apabila murid mempunyai kembaran dua bahasa yang bagus, sudah tentu kembaran komunikasi mereka dapat dipertingkatkan apabila mereka menerima sesuatu maklumat. Baiklah, kita pergi kepada bahagian seterusnya. Seterusnya adalah berkaitan etika dan keharmonian. Sistem pendidikan akan mempersiapkan setiap murid supaya berani menghadapi cabaran masa depan, menyelesaikan konflik secara aman, membuat keputusan yang wajar dalam situasi kritikal dan mempunyai keberanian melakukan apa yang betul. Penekanan diberikan kepada setiap murid dengan mewujudkan satu set prinsip termasuk nilai bersama yang kukuh yang didukung oleh semua rakyat Malaysia. Antaranya ialah kerohanian, integriti dan tanggungjawab sivik. Baiklah, kita sudah sampai kepada aspirasi murid yang terakhir, iaitu mengenai identiti nasional. Menurut Khairul Jamaluddin dalam kurungan 2011, identiti nasional yang kukuh melalui perhatian prinsip rukun negara diperlukan untuk kejayaan dan masa depan Malaysia. Setiap murid akan berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama atau status sosioekonomi. Semangat patriotik perlu dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara memahami sejarah negara dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara. Demi mewujudkan identiti nasional yang sebenar, semangat keterangkuman yang teguh amat diperlukan. Identiti nasional akan dapat dicapai bukan hanya belajar memahami dan menerima kepelbagaian, tetapi juga menghayati kepelbagaian. Dan tamat sudah kita mengenai aspirasi murid. Ayo kita pergi kepada bahagian yang seterusnya. Baiklah, pada bahagian ini saya akan menerangkan mengenai 11 anjakan utama. Antara anjakan utama yang ingin saya kongsikan ialah yang pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Yang kedua, memastikan setiap murid profesion dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Yang ketiga, melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Yang keempat, transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. Dan yang kelima, memastikan kepimpinan prestasi tinggi ditempatkan setiap sekolah. Dan yang keenam, mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Yang ketujuh pula ialah memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Yang ke-8 mengenai mentransformasi kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian. Yang ke-9 bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Dan yang ke-10 memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan yang terakhir sekali adalah meningkatkan ketelusan untuk accountability awam secara langsung. Dan 11 anjakan utama ini amat memainkan peranan penting demi menjayakan pelan pembangunan pendidikan negara Malaysia pada tahun 2013 hingga 2015. Baiklah, selesai sudah berkaitan 11 anjakan utama. Mari kita beralih kepada tajuk yang baharu. Baiklah, tajuk yang terakhir yang saya akan bincangkan adalah mengenai implikasi aspirasi sistem terhadap amalan guru berjiwa pendidik. Apakah itu? Mari saya terangkan pada bahagian yang selanjutnya. Antara implikasi aspirasi sistem terhadap amalan guru berjiwa pendidik ialah pembentukan modal insan yang harmonis dan seimbang.
Apabila seseorang guru mempunyai pembentukan model insan yang harmonis dan seimbang, ia dapat melahirkan murid yang seimbang daripada aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dan seterusnya, guru menjadi ejen penting dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid. Dan guru juga bertanggungjawab mengilap bakat dan potensi murid-murid. Apabila potensi murid-murid dapat dipertengahkan, sudah tentu murid-murid itu dapat memperluaskan keupayaan mereka dalam membangunkan potensi di dalam diri mereka. Seterusnya ialah pemupuk perpaduan dan pembina negara bangsa. Guru menjadi model penerapan nilai murni kepada murid-murid. Contohnya, apabila guru datang awal ke kelas, mempunyai gaya percakapan yang bagus dan guru itu mempunyai personaliti yang hebat, sudah tentu nilai murni ini akan mempengaruhi murid-murid untuk mengikuti kepribadian guru tersebut. Dan selain itu, guru perlu membina suasana kelas yang harmoni. Apabila seseorang guru berusaha untuk membina suasana kelas yang harmoni, sudah tentu ia dapat mewujudkan kegembiraan dalam diri murid-murid untuk mempelajari, untuk menimba ilmu. Dan sudah pasti ilmu yang disampaikan akan mudah difahami oleh mereka. Dan guru perlu melaksanakan pengejaran dan pembelajaran secara merentas kurikulum. Baiklah, ayuh kita pergi pada bahagian yang seterusnya. Implikasi aspirasi sistem terhadap amalan guru berjiwa pendidik yang ketiga adalah berkaitan bersifat demokratik. Guru perlu bersikap adil dan tindakan yang diambil tiada unsur diskriminasi. Seterusnya, guru perlu menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan nilai-nilai murni dalam kalangan murid. Selain itu, guru perlulah menjadi seorang yang prihatin dan mempunyai sikap empati terhadap suatu kejadian yang menimpa muridnya. Dengan kata lain, setiap guru, apa yang guru itu lihat pada muridnya, guru itu perlu rasa keadaan muridnya. Kerana apa? Kerana ia akan menjadikan hubungan antara guru dan murid lebih dekat dan senang untuk komunikasi berlaku. Baiklah, kita pergi kepada bahagian yang seterusnya. Implikasi aspirasi sistem terhadap amalan guru berjiwa pendidik yang keempat adalah mengenai berakhlak mulia. Seorang guru yang berakhlak ialah pendidik yang mempunyai integriti yang tinggi di samping mematuhi nilai dan etika keguruan dalam kurungan Samsiah Nasir 2022. Guru yang sentiasa menunjukkan sikap yang adil, sabar, berbudi bahasa dan berdisiplin. Apabila seseorang guru itu mempunyai sifat yang akhlak yang mulia, sesuatu ilmu yang disampaikan akan mudah difahami oleh murid-murid tersebut. Dan dengan sifat yang mulia ini dan akhlak yang bagus ini, ia akan mencerminkan jati diri guru tersebut di kalangan mata pelajar. Selain itu, guru seperti ini akan melaksanakan tugas dengan disiplin dan mematuhi peraturan. Sudah pasti apabila guru tersebut mempunyai akhlak yang mulia, mereka akan mengikut setiap undang-undang dan peraturan sekolah ketika mereka menjalankan tugas mendidik. Implikasi aspirasi sistem terhadap amalan guru berjiwa pendidik yang terakhir adalah berkenaan kemahiran teknologi. Kemahiran teknologi yang baik terhadap seorang guru membolehkan guru untuk mengintegrasikan ke dalam pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Guru dapat menyokong inovasi murid melalui pengetahuan, kemahiran gaya kerja seorang profesional dalam masyarakat global dan digital, termasuk kemahiran dalam sistem TMK. Umum kita mengetahui bahawa di dalam dunia moden ini, kemahiran sistem pembelajaran adalah berkaitan dengan teknologi. Dan apabila seorang guru itu dapat menguasai kemahiran teknologi, sudah pasti mereka dapat berinteraksi dengan lebih rapat terhadap anak-anak muridnya. Dan mereka dapat lebih membantu seperti menyokong inovasi murid dan sebagainya. Baiklah, telah tamat semua perbincangan yang saya telah sampaikan dan pada bahagian terakhir ini adalah mengenai rumusan.
Antara rumusan yang boleh saya singkapkan adalah berkaitan menurut Nazir Hassan 2017, PPPM dilakukan dalam 3 gelombang utama yang berfokuskan kepada 5 pecahan aspirasi sistem dan 6 aspirasi murid. Hal ini melibatkan 11 anjakan dalam sistem pendidikan. Seterusnya, setiap guru perlulah mengukuhkan lagi aspirasi sistem terhadap amalan guru yang berjiwa pendidik supaya dapat melahirkan generasi yang mampan mengikut kemajuan dunia. Dan kita perlu kita perlu sedar bahawa pelan ini amat penting dalam membangunkan sistem pendidikan dan melonjakkan sistem pendidikan negara Malaysia di taraf dunia. Ini merupakan rujukan yang saya gunakan dalam menyelesaikan tugasan ini dan anda semua boleh lihat. Syukur saya ucapkan apabila telah tamat menyelesaikan tugasan 2 ini, dan saya berharap setiap perkongsian dan perbincangan ini berguna kepada semua. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah Encik Santaran, anak lelaki Arumugam dan semua rakan-rakan yang telah bantu saya. Sekian, terima kasih daripada saya, Muhammad Nakib bin Abdul Ghani, dan semoga semua maju jaya di kehadapannya.